أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Demi buah tin, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi buah tin dan zaitun dan bukit Turi Saina serta negeri Mekah yang aman ini. Surah yang kita baca ni dikenali dengan surah At-Tin, termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkahul Mukarramah ketika Nabi SAW dalam keadaan ditekan, ditindas. Surah yang diturunkan untuk menguatkan akidah orang yang beriman di zaman awal dengan menyebut tanah-tanah suci yang melahirkan Anbiya alaihimussalatu wassalam. Betapa hubungan Anbiya di atas satu agama yang dinamakan Islam. Menyatakan kemuliaan kejadian manusia, makhluk yang istimewa dicipta oleh Allah Ta'ala, berada di atas muka bumi, yang dapat melaksanakan perintah Allah dengan cara yang baik. Allah yang menjadikan alam, dialah yang maha mengetahui apakah peraturan yang baik bagi alam ini. Menyatakan juga tentang hari kiamat, hari pembalasan. Dunia tidak habis begini saja, akan berlakunya hari kiamat. Hari manusia akan dibalas, akan dihitung iman, amal dan akhlak mereka. Inilah kenyataannya disebut dalam surah ini. Dimulakan dengan sumpah. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Turi Saina. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Pohon tin dan pohon zaitun, pokok yang berkat, sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan pokok ini, menandakan keberkatan dan keberkatan bumi, tempat yang menumbuhkan pokok ini, iaitulah Palestin dan negeri Syam. Bumi tempat lahirnya Nabi-Nabi Bani Israel, di antaranya Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi-Nabi yang lain daripada keturunan Ibrahim alaihissalam, yang membuka negeri Palestin. Bumi tempat Isra'nya Nabi dan bermulanya Mi'raj. Di sinilah letaknya bumi Wattini wazzaitun, tempat buah tin dan buah zaitun, tempat lahirnya khususnya penganut agama Samawi yang mutaakhir, iaitu agama Nasrani, agama Kristian yang percaya pada Nabi Isa. Wa Turi Saina, dan demi gunung Turi Saina. Turi Saina, Tur ialah nama kepada bukit. Saina dikatakan dalam bahasa Hebrew dengan makna yang diberkati. Bukit Tur, tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat, bertemu dengan Allah Ta'ala dan berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam, dikurniakan petunjuk dan hidayah, menandakan bukit yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman yang dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam untuk melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Maka di sini menunjukkan pertemuan tiga agama samawi yang besar yang masih ada. Dan rasul-rasul ini adalah Islam,
Tidak ada rasul Yahudi dan Kristian, semua rasul adalah Islam. Ayat ini menarik perhatian setengah pengkaji agama. Ada kalangan mereka yang masuk Islam kerana melihat kehebatan ayat yang pendek ini, menyebabkan dia masuk Islam. Dia baca sejarahnya, baca latar belakangnya. Al-Quran mendedahkan hubungan rasul-rasul yang besar alaihimussalatu wassalam. Sudah tentulah wajib bagi mereka menerima Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah sebelum berlakunya kiamat. Di zaman dunia dia beri dengan ilmu yang menjadikan alat-alat perhubungan yang menghubungkan dunia seluruhnya dengan mudah, tak macam zaman dulu. Zaman dulu berjalan sampai bertahun baru sampai ke sebuah negeri. Hari ini beberapa jam saja. Berita dapat tahu dalam masa beberapa saat saja. Maka cukup bagi akhir zaman seorang rasul saja, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewajibkan semua penganut agama kitabi itu sepatutnya masuk Islam. Inilah rasul yang akhir zaman, yang membawa ajaran yang sama dengan rasul-rasul yang dahulu, iaitulah Islam. Itulah beberapa perkara yang menarik dalam ayat ini. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, bercakap tidak benar, berkenaan dengan hari pembalasan, sesudah ternyata dalil-dalil membuktikan kekuasaanku mengadakan hari itu? Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Setelah surah ini dimulakan dengan sumpah daripada Allah, menyebut perkara-perkara dan tempat kelahiran Nabi di kalangan ahli kitab yang berkaitan dengan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebut demi buah tin dan buah zaitun, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang disanjung oleh penganut Kristian. Demi Tur Saina, gunung Tur Saina, tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat. Nabi Musa adalah disanjung oleh penganut agama Yahudi. Bukan sahaja mencipta agama-agama Yahudi dan Kristian, bahkan mencipta berbagai-bagai ideologi dan teori. Komunis, sosialis, pragmatis, nasionalis, macam-macam. Puak-puak inilah yang menciptanya.
Allah menyebut sumpah tempat kelahiran nabi-nabi itu. Dan dengan hadzal baladil amin, negeri yang aman, Makkatul Mukarramah, yang dikurniakan keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang luar biasa, yang menakjubkan. Negeri yang tidak ada air, tidak ada kemudahan hidup, tak boleh bertanam. Tiba-tiba rezekinya melimpah ruah. Sampai hari ini mereka yang pergi haji dan umrah melihat rezeki yang melimpah ruah, yang sangat luar biasa. Dilahirkan di situ Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup nabi-nabi dan rasul-rasul, untuk meyakinkan kita benarnya agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Agama yang menunjukkan manusia daripada Allah, bagaimana mereka hidup di atas muka bumi, sama ada beribadat, menggunakan semua perkara yang ada di bumi ini, dan melaksanakan syariat Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia, kami jadikan manusia dengan ciptaan yang indah, yang cantik, yang seteguh-teguh dan sekuat-kuatnya, dengan tubuh badan, akal fikiran, ruh, kemampuan yang membolehkan manusia bergerak ke sana kemari, menggunakan semua yang ada di atas muka bumi dengan petunjuk Allah. Dan mereka diajar tidak lupa kepada Allah, beribadat kepadanya, supaya jangan lupa juga menegakkan hukum Allah dan syariat Allah. Manusia boleh melakukan ini semua dengan keindahan kejadian yang diberi kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia turun kepada serendah-rendahnya, kerana ada kalangan manusia yang tidak mengikut perintah Allah, tidak mengikut syariat Allah, lari dari petunjuk Allah, tidak menggunakan akal dengan betul, tidak menghubungkan rohnya dengan Allah, tak berhubung dengan Allah Ta'ala, lupa pada Allah Ta'ala. Sama ada akal cerdik molek, tapi lupa ke Tuhan. Jagalah. Ada orang yang akal dia cerdik, bijak, ilmu banyak, berasa bijak, lupa pada Allah Ta'ala. Tak jadi apa juga. Macam iblis lah. Iblis ni cerdik, tapi sombong, lupa pada Allah Ta'ala, berasa dirinya bijak. Maka iblis tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah. Ada kalangan manusia yang bodoh, memang dia bodoh asal. Itu tak apalah, Tuhan maaf. Ada kalangan yang cerdik, tapi putus hubungan dengan Allah Ta'ala, berasa dia cerdik sangat, tak dapat hidayah. Buat peraturan sendiri, buat ajaran sendiri, maka jadi asfala safilin, jadi serendah-rendahnya, lebih pada binatang. Yang cerdik jadi bodoh pada binatang. Sama ada dalam perkara agama ataupun dalam perkara politik, ekonomi dan lain-lain, sama aja. Akan jadi hina, lebih bodoh pada binatang. Akan jadi begitu. Tuhan kata jaga. Kalau tinggal Tuhan, jadi begitulah. Dalam perkara agama, reka agama sendiri, tak tahu nak buat macam mana nak semayang, akhirnya sembah lembu, jadi bodoh pada lembu. Sembah batu, bodoh pada batu pula dah. Jadi begitu. Rendah serendah-rendahnya. Padahal Tuhan muliakan dia, jadi hina dengan sebab tak ikut petunjuk Allah Ta'ala yang dibawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Menggunakan akal dalam hukum syariat,
Allah Ta'ala beri akal suruh guna hukum syariat. Ada halal dan ada haram. Tuhan sebut judi haram, zina haram, arok haram, dadah haram. Dia guna akal, tinggal syariat Allah. Dia berzina, jadi binatang teruk pada lembu. Teruk pada ayam itik, jadi binatang. Berzina hidup bebas, jadi binatang lah. Bukan saja binatang, binatang padang dia binatang. Ni dia ada akal, guna akal untuk ikut hawa nafsu, jadi lebih rendah pada binatang lagi. Akan jadi begitu. Bila berzina, boleh hanuk. Binatang, dia tak kahwin, boleh hanuk, dia sayangkan anak dia. Manusia berzina, bila boleh hanuk, tok dalam tong najis. Tok dalam tong sampah, jadi teruk pada binatang. Jadi begitu. Hilang kasihan belahnya. Jadi hina. Jadi hina. Tuhan beri akal untuk berfikir. Ada benda yang ada di atas muka bumi ini untuk makan. Ada benda untuk buat obat. Tuhan ajar dah Nabi Adam. Ayah kita Nabi Adam yang pertama. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekat pokok ni, Tuhan kata. Kalau mendekat juga pokok ni, termasuk kalangan orang zalim. Kalangan orang zalim. Nabi Adam dia ingat semua pohon kayu nampak hijau, molek, buah molek boleh makan ke darah belaka. Rupanya ada pokok engah. Pokok engah budak-budak tak tahu. Pokok engah ni kalau pergi dekat, jadi gatal habis. Racun. Ada pokok yang beracun. Yang beracun, yang macam-macam. Ni Tuhan jadikan untuk apa? Bukan untuk makan, untuk obat. Untuk bahan-bahan yang lain. Untuk baju dan seumpamanya. Hak untuk baju dia makan. Hak makan kita tahu. Jadi punah. Jadi punah. Hak Tuhan suruh makan, dia tak makan. Hak Tuhan suruh buat baju, dia makan. Taik lembu untuk buat baju, dia macam makan taik lembu. Bukan? Bodoh lah kata dia. Babi bukan untuk makan, untuk buat baju. Makan babi. Nampak sedap. Dadah untuk buat obat, untuk bahan yang lain. Dia gunakan untuk hilangkan akal dia. Dadah, arak untuk lain. Proses jadi cuka dan seumpamanya. Jadi alkohol untuk buat obat. Ni dok diguna untuk makan. Hilangkan akalnya, rosakkan dirinya. Maka manusia itu menjadi asfala safilin. Rendah daripada yang rendah. Rendah pada binatang, jadi hina. Menjadi hina dengan sebab lawan peraturan Allah Ta'ala yang Tuhan tetapkan. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Malaikat orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Yang beriman kepada Allah. Beriman pada Rasul. Beriman pada kitab yang diturunkan oleh Rasul. Beriman pada malaikat yang membawa kitab. Malaikat yang menguruskan kehidupan manusia ditugaskan oleh Allah. Ghaib, tak nampak malaikat ni. Beriman pada hari akhirat. Beriman pada dosa dan pahala. Beriman. Benda yang tak nampak, beriman. Percaya. Benda tu tak nampak, kita percaya. Jadi akidah. Wa amilus salihat. Dan mengerjakan amal yang saleh. Mengerjakan amal yang saleh dengan keimanan ini. Mengerjakan amal yang soleh, Tuhan kata berkat atas dunia. Pahala di hari akhirat. Tak nampak berkat pun. Mana berkat tak boleh buat lah kocek. Tak boleh buat dalam beg berkat ni. Berkat-berkat apa? Tak nampak. Tak nampak ni lah iman. Keberkatan di atas dunia yang Tuhan janjikan. Ini janji di atas dunia, keberkatan. Kita dah nampak benda astagfirullah, tak nampak berkat ni. Dan pahala di hari akhirat itu jauh lagi. Tak nampak. Pahala ditulis oleh malaikat, kita tak nampak malaikat tulis pahala, tak nampak. Ini perkara gaib. Beriman dan mengerjakan amal yang soleh di atas keimanan itu. Kalau mengerjakan amal yang soleh tidak di atas keimanan, ditolak oleh Allah Ta'ala. Sama ada semayang, puasa, sedekah, berjihad, berdakwah, bukan di atas keimanan, ditolak oleh Allah Ta'ala.
Iman dan amal soleh kena capur dua-dua. Capur dua-dua sekali. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala dan ganjaran yang tidak putus-putus. Yang tidak putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kalau itulah perkaranya, apa yang menyebabkan mereka boleh membohongi selepasnya tentang berlakunya hari kiamat yang diberitahu oleh Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam? Apa yang membolehkan mereka membohongi nabi-nabi dan rasul-rasul yang menceritakan tentang yaumiddin, tentang ad-din, sama ada ad-din itu agama Islam yang ada di atas dunia ini ataupun janji Allah yang ada pada hari akhirat, yaumuddin, hari mengikut pembalasan ad-din. Kedua-duanya sekali. Apa yang menyebabkan mereka boleh membohongi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Membohongi engkau wahai Muhammad, padahal mereka tengok dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang amanah, seorang yang benar, akhlaknya baik, seorang yang sangat cerdik, yang sangat bijak. Mereka tengok dengan mata mereka, dengar dengan telinga sendiri. Mereka mengaku dengan lidah Muhammad tidak pernah bohong. Mereka tengok sejak kecil sampai besar. Bahkan mereka menyimpan barang-barang mereka bila nak pergi jauh. Bila nak pergi jauh berjalan, barang-barang berharga, emas, perak, perhiasan dan lain-lain, dinar dan dirham, simpan rumah Nabi. Sehingga Nabi nak berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi diseksa, diburu di Makkahul Mukarramah, masih ada lagi orang-orang kafir. Dia kafir dah masuk Islam, tapi percaya ke Nabi. Simpan barang di rumah Nabi, tak simpan barang rumah Abu Jahal. Walaupun dia sokong Abu Jahal mulutnya, tapi tak percaya ke Abu Jahal. Kalau simpan rumah Abu Jahal ni kebah dia. Dia percaya Muhammad ni amanah. Simpan rumah di barang Nabi. Dalilnya bila Nabi nak berhijrah, Nabi suruh menatu dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah, jangan hijrah lagi. Pasal apa? Supaya Sayyidina Ali atau barang orang simpan ni ke rumah masing-masing. Nabi tak beritahu dia nak berhijrah, dan Nabi dah awak lari barang. Kalau Nabi tu tak amanah, awak lari sedang molek lalu awak lari barang orang kafir. Dia orang kafir buat amanah juga. Ni sifat Nabi. Nabi suruh Sayyidina Ali atau barang ke rumah orang kafir yang menyimpan amanah untuk dia. Menunjukkan amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan tunjuk bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka nak baiki Kaabah yang sudah rosak dengan sebab banjir, mereka juga memuja Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka juga mengerjakan haji, tawaf di Kaabah. Tawaf juga kafir pun. Buat berhala dan letak dalam Kaabah patung Nabi Ibrahim dan patung-patung yang lain, beratus-ratus berhala di keliling Kaabah tu. Walaupun mereka puja berhala, mereka puja Kaabah. Syair-syair yang baik, ahli-ahli sastra, mereka berbangga dengan syair, sajak, ucapan yang baik. Mereka pilih Al-Mu'allaqatus Sab'ah, syair, 7 syair yang digantung di Kaabah. 7 syair. Syair ni syair puji arak, puji orang puang, puji hawa nafsu. Dengan bahasa yang baik, yang indah. Mereka tulis, gantung di Kaabah. Mereka memuliakan Kaabah. Bila Kaabah rosak, bila berlaku banjir, mereka bergotong royong untuk membaiki Kaabah itu, untuk membina semula. Bila sampai masa nak letak Hajar al-Aswad, mereka tahu Hajar al-Aswad ni lebih mulia, berebut. Masing-masing kabilah nak ambil Hajar al-Aswad. Biar kabilah dia. Orang ni kata dok puak dia, kata siapa nak perang. Nak berperang antara satu sama lain kerana berebut nak letak Hajar al-Aswad pada tempatnya.
Akhirnya mereka membuat keputusan. Melantik seorang hakim bagi menyelesaikan masalah. Lalu mereka buat cadangan. Hakim tu ialah orang yang mula-mula mari. Yang mula-mula mari datang pada hari itu. Tiba-tiba yang mula-mula datang ialah Nabi SAW. Tuhan atur. Nabi yang mari. Lalu mereka minta Nabi jadi hakim, selesaikan masalah mereka. Nabi pun senangnya suruh bawa kain. Bawa kain besar, letak surat dalam, pakat pegang tepi kain, usung ramai-ramai. Usung belaka. Semua kabilah. Bila sampai dekat, Nabi ambil dengan tangan dia, letak tempat tu. Semua reda. Oh, bijak Muhammad. Cerdik Muhammad. Pandai Muhammad menyelesaikan masalah. Tiba-tiba bila Nabi ajak kepada Islam, kata Nabi bohong. Nabi pelawak pula. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan mereka membohongi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setelah keterangan bagaimana mulianya kejadian mereka yang Tuhan jadikan itu, dengan akal, dengan mata, dengan telinga, dengan tengok semuanya, tiba-tiba membohongi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Adakah tidak Allah yang paling bijak pencipta dan paling bijak hukumannya dan keputusannya terhadap hamba-hambanya? Sudah tentulah Allah yang paling bijak. Disemangatkan kepada Nabi SAW dengan Tuhan berfirman, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Adakah tidak Allah yang paling bijak untuk mencipta dan menentukan hukum hakamnya? Disebut dalam hadis, bila dibaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka Nabi SAW menyebut, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, aku menjadi saksi, termasuk kalangan menjadi saksi. Nabi menegaskan, aku menjadi saksi Tuhan yang paling bijak, yang paling adil dalam semua hukuman dia. Wallahu a'lam.